menarik, Mira. Kalau kita bayangkan kita lah kan, bila kita tonton seawal pagi waktu usia kanak-kanak, kita suka tonton kartun, kita suka cerita animasi kan. Perkara-perkara itu membuatkan kita keingat. Mira, cerita yang Mira paling ingat dulu sewaktu kecil apa? Wah, sudah semestinya Doraemon, Shinchan. Oh, sebaya dengan saya rupanya Mira ni ya. Jadi perkara itu adalah salah satu figura, ya, satu cerita yang kita boleh hafal dan walaupun berimajinasi tetapi itu memberikan kita impak. Betul. Impak yang sama ada negatif atau positif. Kalau ikutkan ya, ada satu kisah mengatakan ya, seorang kanak-kanak paksa ibunya jadikan dia macam Doraemon. Oh. Dia bayangkan mak dia tu macam mak Doraemon. Jadi dia nak perkara itu dilakukan dalam realiti. Pening mak dia. Kan macam mana nak jadi macam mak Doraemon? Macam mana nak jadi macam Nobita, dan karakternya berubah kerana watak tersebut. Dan bila kita lihat kalau unsur itu tidak memberi impak sangat dari segi kesan negatifnya, dia hanya meniru-meniru. Tetapi kalau dari segi keganasan, ini yang saya agak khawatir. Kalau di Malaysia ni alhamdulillah lah, filem-filem, drama-drama kita agak terbatas. Tetapi kalau yang di luar-luar negara, sekarang ini pula dengan lambakan filem-filem daripada negara-negara luar yang lebih ekstrim. Ada satu kisah yang membuatkan anak murid saya pernah bertanya, "Cikgu, adakah kita ini perlu percaya kepada Tuhan? Adakah kita ini perlu percaya kepada makhluk-makhluk, imajinasi yang sangat tinggi?" Jadi kita yang tidak ada ilmu ini, jika anda tidak boleh menyampaikan mesej yang benar, itu yang merisaukan. Jadi kesan yang negatif adalah keganasan dan juga perkara-perkara yang di luar kawalan kita, di luar kotak anak-anak ini akan tersemat. Akan terus jadi magnet tau, Mira. Bila dah jadi magnet, dia akan membesar dengan pengaruh itu dan menjadikan mungkin karakter yang diduplikat, kita sebut duplikat lah, ditirunya seawal kecil akan digunakan, akan disampaikan dalam pentas yang betul-betul lah. Sebab tu saya pernah menganalisisnya dari segi karakter tingkah laku seorang yang perokok, ya. Dikatakan bahawa saya, cikgu, saya suka tengok karakter lelaki macho yang merokok. Saya daripada kecil ni saya nampak karakternya ganas, smart, and dia mesti banyak duit, isap rokok, keluar kereta yang besar-besar. Jadi imajinasi mereka terhadap perokok itu adalah wow, best. Simbol kepada satu figura sehingga dia merasakan bahawa nak try lah, nak cubalah dalam TV, okey, best, jadi kita cuba. Itu yang kita nak rasakan bahawa perkara ini perlu kita kawal. Dan seterusnya pengaruh negatif adalah kita faham remaja atau murid-murid ataupun even kanak-kanak bila berusia remaja ni, usia yang muda, yang tenaga tengah banyak ni, mereka kebanyakannya suka mencuba sesuatu yang baru. Jadi bila mereka melihat sesuatu yang baru, mereka nak rasa macam mana feel dia, adakah betul dalam TV ini. Contohnya kita nampak trend-trend terkini, ya, suasana-suasana filem-filem kita, filem-filem negara, terbang sana terbang sini, macam mana dia boleh solidkan badan dengan guna ini, cucuk sana cucuk sini. Jadi perkara itu sebenarnya negatif kepada pemikiran, kerana pemikiran kita ini mudah sangat berubah-ubah. Jadi bila pemikiran berubah-ubah ini, pemikiran yang tak elok ni memang senang, Mira. Kan? Nak jadi baik pun senang, nak jadi jahat lagi senang. Tapi melalui pengaruh televisyen, sebab televisyen ni dia visual. Betul. Okey, dia visual, nampak, menarik, editing semua cantik, perfect. Jadi kesempurnaan dalam kehidupan selalu diidamkan oleh semua manusia, tetapi mereka perlu tahu bahawa dunia di dalam televisyen, pengaruh dalam televisyen ada kalanya tepat, ada kalanya perlu di-adjust. Tak 100% sempurna hidup ini. Betul tak? Betul. Baik. Itu untuk kesan yang negatif. Bagaimana dia mempengaruhi tingkah laku individu, mempengaruhi akhlak dan juga adab. Bagaimana pula bagi kesan yang positif dalam menonton televisyen ini dalam kalangan murid-murid? Sebenarnya tak bolehlah nak sebelah pihak saja kata negatif. Kita pun sekarang ni berada dalam dunia televisyen. Kita pun perlu menyampaikan mesej melalui medium yang sangat-sangat cepat ini. Kan sekarang ini kita katakan tentang isu negatif, betul.
kerana kita perlu tahu cara tanggani. Positif yang bestnya Mira, saya sendiri suka tengok televisyen. Betul. Waktu saya tengah tertekan banyak kerja. Jadi kita tontonlah filem-filem yang menyeronokkan kita. Jadi kita release, emosi kita stable. Kita escape sekejap lah, Cikgu, Kita istilahnya. duduklah sekejap kan, santai, ajak anak-anak ataupun siapa-siapa yang duduk dengan kita sama-sama tonton. Walaupun box itu hanya sekotak televisyen, tetapi penyampaiannya sangat bermakna. Kerana input dalam televisyen dia lebih jelas, cepat, mudah dan tersusun berbanding dengan medium lain, ya. Walaupun kita rasakan bahawa asyik negatif, ya, tidak sebenarnya. Betul. Ya. Televisyen ni bagi saya adalah perkara yang menunjukkan teknologi yang canggih. Dulu kita dengan box kotak besar, sekarang dengan flat screen, dengan 3D, HD, and then dia punya gambar yang cantik. Betul. Itu boleh menarik dari segi penyampaian dan juga apa yang maklumat disampaikan tu lebih jelas. Orang suka je tengok apa saja, tapi ada perkara yang anda semua perlu maklum bahawa kalau kita duduk dalam dunia tak cantik, kalau TV paparkan cerita-cerita black and white pun tak seronok juga kan, Cikgu? kan? Jadi maksudnya saluran yang kita nak tengok, rancangan yang kita nak tengok tu kenalah memberi manfaat. Dan Betul. contohnya macam saluran Didik TV sekarang ni, Pasti, Cikgu. betul. Kerana ini merupakan TV pendidikan yang memberikan manfaat kepada semua murid-murid mahupun ibu bapa dan guru yang sedang menonton di rumah sekarang. Itu sedikitlah bagi kesan positifnya, Cikgu. Sedikit sambungan dari Cikgu. Sekarang ni kita nampak tau, bila kita katakan isu-isu negatif, pengaruh TV membuatkan anak nakal, pengaruh TV membuatkan anak bercakap biadab, pengaruh TV juga membuatkan anak ini macam tak elok lah. Tapi pengaruh TV juga mengajar adab, mengajar tertib, mengajar ilmiah, ilmu, sampaikan dengan disampaikan oleh macam Mira, penyampaian yang jelas, dengan menariknya. Jadi itu yang dikatakan sebagai apa sahaja pun kehidupan mesti ada yin and yang. Mesti ada hitam putih. Jadi keseimbangan tu sangat penting dalam menangani isu pengaruh televisyen.